Bank Dunia dan International Monetary Fund atau IMF ditubuhkan pada penghujung era Perang Dunia Kedua yang bertujuan untuk membina kembali ekonomi negara-negara Eropah. Bagi membolehkan Bank Dunia dan IMF mempunyai kewangan yang kukuh dan menjalankan polisi mereka, maka pinjaman kewangan telah diberikan kepada negara-negara yang memerlukan. Pinjaman ini bukan sahaja perlu dibayar balik dengan pertambahan bayaran bunga dan kadar yang dipersetujui, malah negara yang meminjam juga perlu bersetuju dengan syarat atau polisi pelik yang dikenakan. Syarat pelik ini telah menjadikan negara miskin yang meminjam terus terperangkap dengan hutang dan terus berada dalam kemiskinan. Pengenalan polisi dan syarat yang pelik. Antara negara yang terberdaya oleh Bank Dunia dan IMF adalah negara-negara miskin di benua Afrika. Bagi negara yang ingin meminjam daripada Bank Dunia dan IMF, mereka perlulah menswastakan ekonomi mereka dan membenarkan syarikat-syarikat daripada luar, terutamanya daripada Eropah, untuk beroperasi di negara mereka. Perkara inilah yang telah menyebabkan kebanyakan negara-negara Afrika terus miskin sehingga ke hari ini, walaupun mereka mempunyai sumber-sumber jadi yang banyak. Dalam erti kata lain, kekayaan mereka sebenarnya telah dirompak oleh syarikat-syarikat daripada luar. Sebagai contoh, walaupun memiliki sumber koko dan berlian yang banyak, ekonomi dalam kedua bidang ini langsung tidak memberi keuntungan kepada kerajaan. Sebaliknya, hasil ekonomi daripada koko dan berlian ini diambil oleh syarikat-syarikat daripada barat. Lebih malang lagi, rakyat mereka diambil bekerja dan dibayar dengan gaji yang begitu rendah. Kisah negara Ghana. Negara Ghana mempunyai sumber-sumber jadi yang banyak dan merupakan negara pengeluar padi yang besar. Kerajaan Ghana juga memberikan subsidi kepada rakyatnya yang bekerja sebagai petani bagi membolehkan mereka mengembangkan lagi perniagaan mereka, seterusnya membantu meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Malangnya, segalanya berubah setelah negara ini membuat pinjaman daripada Bank Dunia dan IMF. Antara syarat yang telah dikenakan terhadap Ghana adalah kerajaan mesti menghentikan pemberian subsidi kepada golongan petani. Akibatnya, bagi memenuhi keperluan, Ghana terpaksa pula mengimport beras daripada luar negara, terutamanya negara barat seperti Amerika Syarikat yang merupakan setara utama Bank Dunia dan IMF. Daripada sebuah negara pengeluar beras, kini Ghana terpaksa mengimport lebih banyak beras daripada luar akibat polisi pelik yang dikenakan ini. Dalam erti kata lain, sebenarnya lebih banyak wang yang mengalir keluar daripada Ghana kerana mereka terpaksa mengimport beras daripada luar, sedangkan suatu ketika dahulu mereka mempunyai lebihan beras yang boleh dijual untuk menjana pendapatan negara. Kesan daripada polisi ini juga, kebanyakan rakyat Ghana di bahagian utara yang bekerja sebagai petani terus hidup dalam kemiskinan sehingga ke hari ini. Malah ramai golongan muda yang mula berhijrah ke bandar-bandar besar di bahagian selatan Ghana untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Rantaian perangkap hutang. Membuat pinjaman kewangan dengan Bank Dunia dan IMF sebenarnya hanyalah akan menjerumuskan sesebuah negara dengan satu jenis bentuk penjajahan baru, iaitu penjajahan ekonomi. Malah bagi negara yang sudah pun berhutang dengan IMF, mereka diberikan syarat yang lebih ringan untuk meminjam dan perubahan struktur pembayaran balik hutang agar mereka mampu meminjam dengan lebih banyak daripada Bank Dunia dan IMF. Keadaan ini bukan sahaja menambahkan lagi hutang negara tersebut, malah akan memanjangkan lagi tempoh pembayaran balik. Laporan yang dikeluarkan oleh majalah Canadian Centre of Policy Alternative menunjukkan bahawa hutang yang perlu dibayar oleh negara-negara membangun pada tahun 1980 adalah sebanyak 609 bilion USD. Pada tahun 2001, iaitu selepas 20 tahun program perstrukturan semula pembayaran hutang diperkenalkan, jumlahnya meningkat kepada 2.4 trilion USD. Malah secara keseluruhannya, negara-negara Afrika membelanjakan 4 kali ganda wang untuk pembayaran semula hutang negara daripada wang yang dibelanjakan untuk bidang kesihatan. Sekian dahulu dari kami. Jumpa lagi di video yang akan datang.